kerajaan yang kita bentuk ini ialah kerajaan untuk semua rakyat Malaysia. Walaupun komposisi dalam jemaah menteri ini kalau dilihat, sebahagian besarnya termasuk Sabah dan Sarawak adalah rakyat Malaysia. Dia datang daripada pelbagai-bagai kaum. Saya nak tegaskan begitu, ada pihak yang mengatakan kerajaan kita ini mungkin tidak memberikan keutamaan pada kumpulan-kumpulan tertentu dalam masyarakat. Itu tidak benar. Kerajaan ini adalah kerajaan yang mewakili semua kaum. Sabah, Sarawak, Iban, Kadazan, Dusun, Melayu, Cina, India. Jadi sebab itu saya telah pun menyatakan kepada ahli jemaah menteri, we will work for all Malaysian. Ya, itu penting bagi kita tegaskan. Kita akan berlaku adil kepada semua pihak dalam masyarakat kita. Siapa yang perlu mendapat bantuan, tak kira dia siapa pun, maka mereka akan diberikan bantuan dan pertolongan dan juga sokongan oleh pihak kerajaan. Ini saya fikir menjadi trust kepada rakyat supaya mereka tahu kita di sini ialah untuk mendambakan diri bagi rakyat jelata. Sebab itu saya nak ulang sekali lagi, ini adalah kerajaan untuk semua rakyat Malaysia. Jadi anggapkan kita ni sebagai hamba kepada rakyat, mana yang boleh kita bantu dan tolong, semuanya kita akan bantu dan tolong saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Fauzi. Dalam cerita-cerita di sebalik berita, pastinya anda saksikan sebentar tadi adalah sedikit ucapan daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mana mengatakan kerajaan yang telah pun ditubuhkan merupakan kerajaan untuk semua, dan pastinya ini adalah merupakan mesyuarat kabinet yang pertama selepas kesemua anggota jemaah menteri mengangkat sumpah di Istana Melawati Putrajaya semalam. Dan Kabuli, saya minta rakan-rakan di pelipisian untuk naikkan sedikit artikel yang ditulis di esroawani.com yang mana Muhyiddin mempengerusikan mesyuarat kabinet pertama hari ini, yang mana anda boleh baca artikel penuh di esroawani.com yang mana mengatakan mesyuarat bermula pada 9.25 pagi dihadiri kesemua 31 menteri yang dilantik. Sebelum mesyuarat kabinet bermula, Tan Sri Muhyiddin menyertai sesi bergambar bersama jemaah menteri, dan pastinya wartawan yang ditugaskan untuk tugasan ini adalah Firdaus Azil. Dan kita nak tanyakan tentang sebab ini merupakan mesyuarat pertama jemaah menteri bagi kerajaan yang baru pastinya, dan pasti bagi wartawan, kumpulan media ada saja macam-macam soalan yang ingin ditanyakan. Dan kalau tadi dikatakan kerajaan untuk semua, dan dalam sidang media selepas daripada mesyuarat itu macam-macam isu, antaranya antara isu ekonomi, isu politik juga disentuh. Tetapi yang paling pertama terpacul di mulut Perdana Menteri adalah berkaitan dengan usaha untuk membantas rasuah. Sedikit daripada Firdaus. Okey, itu adalah tadi yang sebutkan tadi. Jadi memang banyak cerita kita, tapi apa yang pertama ni di dalam orang kata sanubari wartawan ni ialah melihat mereka duduk bersama-sama. Kita tahu sebelum ni Parti Pribumi Bersatu Malaysia adalah daripada Pakatan Harapan, kemudian kita ada UMNO, kita juga ada faction daripada Azmi yang dahulunya merupakan apa yang dikenal sebagai satu sebagai kumpulan daripada orang kata daripada PKR. Kemudian kita dapat lihat ada MCA Datuk Seri Wika Siong, kita ada juga daripada GPS, malah itu adalah Tengku Datuk Seri Zafrul, Menteri Kewangan kita yang baru. Jadi memang ini yang kita macam seronoklah kita melihat, sebab hari ini boleh kirakan sebagai sejarah tercipta kerana inilah hari pertama di mana mesyuarat kabinet di antara apa yang dipanggil sebagai Perikatan Nasional, walaupun Perikatan Nasional itu secara asasnya masih belum diformalize seperti Barisan Nasional, seperti Pakatan Harapan sebagainya, mereka masih belum berdaftar. Tetapi inilah yang dapat lihat ni visual adalah satu kerajaan yang terbentuk. Sebab itu pada pemulaannya tadi Tan Sri Muhyiddin juga menegaskan bahawa ini adalah kerajaan yang sah, dan dari segi undang-undang maka bukanlah lagi orang kata persoalan sama ada kerajaan backdoor atau sebagainya, itu yang disebut sebentar tadi. Dan juga memang dia start dengan sebab apa? Kalau tak salah kita Fauzi, antara perkara yang menarik orang kata menarik
perhatian rakyat termasuk kita juga media pada malam ketika menyampaikan ucapan sulungnya ialah untuk memastikan bahawa kabinet yang bakal terbentuk ini sebelum ini yang masa ucapan sulung kabinet yang terbentuk adalah terdiri daripada mereka yang berintegriti dan bebas pada rasuah. Jadi saya kira itulah sebabnya mengapa Tan Sri Muhyiddin kembali mengingatkan, kembali mengulang frasa itu dan juga mengumumkan bahawa kesemua ahli kabinet termasuk timbalan menteri semua mereka akan harus melalui satu lagi proses untuk isytihar harta kepada MACC, kepada SPRM. Okey, daripada cerita tentang usaha bagaimana kerajaan untuk memastikan usaha dan komitmen kerajaan untuk membantras rasuah dan juga menegakkan integriti, kita nak lihat kepada aspek cabaran ekonomi yang perlu dipikul oleh pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan nasional pastinya, dan antara lain kalau boleh kita petik keluar antara daripada ucapan dalam sidang media pasca mesyuarat pertama Jemaah Menteri ini adalah berkaitan dengan penubuhan Majlis Tindakan Ekonomi dan juga sebelum ini dalam diskusi di Esok Awal ini juga kita banyak membangkitkan isu tentang bagaimana kerajaan yang baru ini, Kerajaan Perikatan Nasional perlu berdepan dengan cabaran ekonomi seperti COVID-19 dan juga ketidaktentuan ekonomi. Daripada situ dan banyak juga yang disentuh oleh Tan Sri berkaitan dengan ekonomi yang perlu dibuat. Kalau boleh kita mainkan satu sedutan berkaitan dengan Majlis Tindakan Ekonomi daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Oleh sebab itulah Jemaah Menteri telah memutuskan supaya kita bentuk segera apa yang disebutkan Economic Action Council, Majlis Tindakan Ekonomi yang akan saya fungsikan bersama-sama dengan Menteri Kanan yang menjaga ekonomi Datuk Azmin, Menteri Keuangan dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Mustafa Mohamed. Akan ada lagi ahli-ahli yang akan kita pilih yang juga antaranya ialah Governor Bank Negara dan juga beberapa individu yang agak mahir yang kita akan co-op untuk membantu kerajaan bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang penting dan besar yang sedang pun dihadapi oleh kita pada hari ini. Selain daripada cadangan untuk menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi, pastinya ada lagi cadangan-cadangan yang diutarakan oleh Perdana Menteri. Kalau boleh disebutkan oleh Firdaus sikit. Okey, antaranya lah apabila sebab sebelum tu kita akan berbincang dengan wartawan apakah soalan yang kita tanyakan sebab macam-macam dalam kepala kita nak tanya daripada segi kerajaan, daripada segi governance, daripada segi struktur kerajaan. Sebagai contoh, 4 Menteri Kanan ni bagaimana mereka orang kata berfungsi dan sebagainya, dan juga sudah pastinya soalan berkisar politik. Jadi semua itu telah disentuh walaupun agak panjang sidang media tapi sebenarnya kalau ikutkan tak mencukupi. Jadi antara yang telah disentuh pertamanya ialah pasal ekonomi, seperti Tan Sri sebutkan tadi bahawa dia memulakan ucapan bahawa sedar bahawa situasi negara tidak begitu baik, terutamanya dalam soal ekonomi, dan sekarang juga harga minyak jatuh ke paras 30 USD satu tong, dan bagaimana dan juga dengan impak daripada COVID-19. Maka itulah yang kita akan tanya. Jadi soalan pertama kita tanyakan ialah, saya tanyakan bahawa memandangkan belanjawan 2020 yang telah dibentangkan tahun lepas adalah berdasarkan harga minyak tong 60 USD satu tong, maka adakah, sebab kebiasaannya benda ni akan berlaku. Jadi kita pun tanya, adakah kerajaan akan menilai semula ataupun orang kata recalibrate, menyemak semula tu. Dan itu kalau bila kita tanya sebab berdasarkan daripada 60 USD ke 30 USD maka sepatutnya perlulah dia. Dan Tan Sri Muhyiddin kata ya, benda itu akan dibincangkan melalui mesyuarat pertama Majlis Tindakan Ekonomi tadi, yang mana ia akan bersidang. Yang bagusnya ni ataupun yang orang kata proaktifnya ialah ia akan bersidang satu minggu sekali pada hari Isnin, dan berbeza dengan yang lepas, dia bersidang hari Isnin dan keputusan itu akan terus dibawa sekiranya perlu, akan dibawa ke mesyuarat kabinet pada hari Rabu untuk diputuskan serta-merta adakah perlu tindakan selanjutnya bagaimana. Jadi kita nampak langkah, mungkin saya kira kita pun juga wartawan juga mungkin ada berbincang, mungkin ini disebabkan satunya tempoh yang ada untuk kerajaan Perikatan Nasional ini hanyalah orang kata sekitar 2 tahun lebih saja. Jadi mereka tidak ada banyak masa untuk satunya menjaga hal yang orang kata membelenggu rakyat, kos ekonomi, serta mungkin juga persediaan untuk pilihan raya seterusnya. Okey, juga yang menarik perhatian dalam sidang media selepas daripada mesyuarat Jemaah Menteri itu adalah berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Tan Sri berkaitan dengan kerajaan tanpa manifesto, kerana
kerajaan yang ditubuhkan ni bukan melalui daripada pilihan raya, sebaliknya ada cara yang lain. Tetapi melihat kepada apa yang disebutkan oleh Tan Sri Muhyiddin yang mana mengatakan ya, kerajaan ini tanpa manifesto tetapi ada cadangan untuk daripada setiap jabatan dan juga kementerian untuk mengemukakan dasar yang boleh dijadikan sebagai quick wins ataupun low hanging fruit bagi memudahkan manfaat untuk rakyat. Dan kalau boleh saya minta sekali lagi bantuan daripada rakan-rakan di Bilik Pilihan untuk mainkan apa yang disebutkan sebagai new deals, tawaran baharu yang dijanjikan untuk rakyat di bawah kepimpinan baru Tan Sri Muhyiddin Yassin. Disebabkan kita tidak menyediakan apa-apa manifesto kerana terbentuk kerajaan ini ialah dalam keadaan yang agak luar biasa, maka kita telah putuskan supaya kita setiap kementerian dan jabatan akan mengemukakan cadangan-cadangan apakah perkara yang akan kita laksanakan, doable, yang juga melibatkan the low hanging fruits, yang ini akan memberikan manfaat segera, instant, bukan instant me, tapi instant yang dapat memberikan orang kata faedah pada kumpulan-kumpulan tertentu. Jadi ini bila siap nanti kita akan nanti maklumkan pada rakyat apa yang ada terkandung dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Mungkin kita akan sebutkan the New Deal formulation. Dan pastinya seperti yang dijanjikan oleh Tan Sri Muhyiddin, new deals ataupun tawaran baru untuk rakyat itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Saya nak tanyakan kepada Firdaus Azil kerana Firdaus Azil telah pengalamannya cukup luas dalam membuat liputan berbelas tahun daripada Perdana Menteri yang ke-5, ke-6, ke-7 dan yang ke-8. Melihat kepada pentadbiran yang sebelum ini, kerajaan sebelum ini bersandarkan manifesto. Maknanya sudah ada agenda pembangunan yang telah dirancang melalui manifesto itu. Tetapi untuk kali ini, kerajaan yang ditubuhkan tanpa manifesto. Jadi bagaimana Firdaus melihat kehadapan kerajaan tanpa manifesto tapi ada tawaran-tawaran yang ingin dijanjikan kepada rakyat? Okey, pertamanya walaupun kerajaan ini adalah nama pun kerajaan baru, Perikatan Nasional, tapi harus kita ingat Tan Sri Muhyiddin Yassin datang daripada 3 era yang berbeza, Barisan Nasional, daripada Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Tiga-tiga itu beliau menjadi Kabinet Minister, malah pernah berpengalaman sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga beberapa portfolio Menteri Kanan termasuk Menteri Dalam Negeri dan sebagainya, MITI pun pernah, dan kini beliau adalah Perdana Menteri. Dan kini dalam kerajaan, struktur kerajaan itu juga ada orang kata, walaupun orang kata old names, old guards daripada UMNO, mereka juga ada pengalaman daripada pentadbiran terdahulu dan juga ada juga daripada bukan geng lah, kumpulan Datuk Seri Azmin juga berpengalaman dalam kerajaan terdahulu, Azmin juga. Jadi kalau kita tengok Barisan Nasional sewaktu pilihan raya lumbung yang lepas ada manifesto masing-masing, Pakatan Harapan juga ada manifesto, malah PAS kini ada 2 wakil di dalam kabinet, Setiausaha Agung dan juga seorang lagi, kita masih mengambil masa untuk mengingati. Mereka juga ada manifesto Gagasan Sejahtera. Jadi saya kira, dan juga kalau kita boleh imbas kembali, semalam bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad juga mengharapkan agar kerajaan kini meneruskan orang kata agenda aspirasi kemakmuran bersama 2030 diteruskan. Jika saya kira tidak ada masalah untuk mereka sebab mereka bukanlah orang kata baru dalam pentadbiran. Apalah salahnya ambil sedikit daripada situ, ambil sedikit pada sini, jadikan sebagai satu ramuan baru untuk dijadikan diolah sebagai manifesto. Harus kita ingat rancangan Malaysia yang baru juga akan diumumkan. Saya kira manifesto tidak ada masalah sebab selagi mana teruskan agenda yang ada, boleh. Itu sebutnya low hanging fruits. Low hanging fruit. Okey, daripada cerita tentang integriti dan rasuah, kemudian ada juga tentang bagaimana kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin ini akan memberi fokus untuk menstabilkan ekonomi. Kemudian ada juga cerita tentang dasar tanpa manifesto dan juga cerita politik. Sedikit saya nak tanyakan, kalau boleh ada masa lebih kurang berbaki 1 minit 30 minit ini. Hubungan peribadi Tan Sri Muhyiddin dan juga bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad juga ditanyakan dalam sidang media itu. Apa kata kita dengarkan sikit, antaranya berkaitan dengan surat yang dihantar oleh Tan Sri Muhyiddin kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya dah beritahu, tulis surat dah. Ya, dah berapa lama dah? Seminggu dah. Hantar pada Tun yang saya sebutkan pertama, doa Tun dan keluarga sihat walafiat. Saya sebutkan. Yang kedua, parahnya saya kata sekiranya dalam tempoh seberapa hari yang lalu perkara-perkara yang telah pun dilakukan menyinggung perasaan Tun, saya mohon maaf.
para ketiga, ini saya mesti ingat, saya mohon kalau ada masa untuk saya bertemu dengan Yang Amat Berbahagia Tun. Tapi telah terima jawapan, dia kata belum sampai masa untuk berjumpa. Saya bersedia anytime, any place, anywhere to meet Tun for the sake of the country. We have formed this government and I want Tun to endorse this government. That is government for the people. It is legal, it is constitutional. If it is a good thing for the people, I think people are hoping that this government will deliver. And we promise that we will deliver. You see, if you want to have a snap election, I don't want that. The people will maybe be not only cursed, say this is not the right time. So we are here to serve. What do? We continue to serve. So I wish that everybody, not just Tun, to give us all the encouragement that will do what is best for them. Baik, kalau anda dapat lihat, itulah hubungan antara Muhyiddin dengan Tun Dr. Mahathir, bukannya setahun dua. Kalau anda dapat ingat, sewaktu ada gerakan menjatuhkan Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tun Abdul Wahab Ahmad Badawi, ketika itu Datuk Seri Abdul Wahab Ahmad Badawi, siapakah yang ke depan? Kalau tak lain tak bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin, ketika itu sebagai naib presiden. Jadi kita jangka, walaupun ketika ini, walaupun Tan Sri Muhyiddin adalah Perdana Menteri, masih memerlukan ini, sebab saya rasa ialah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahawa beliau tidak akan menyerang kepimpinan terdahulu. Orang kata adalah budaya yang tua menghormati yang muda menghormati yang tua. Saya kira itu yang ingin ditunjukkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, kepada anda untuk mengetahui dan membaca artikel penuh boleh terus ke esroawani.com, mana Firdaus Azil menulis tentang artikel tersebut. Muhyiddin harap Tun M beri sokongan kepada kerajaan baru, yang mana pembentukan kerajaan baru diharap mendapat sokongan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Untuk anda mendapatkan artikel penuh terus ke esroawani.com. Banyak cerita berehat seketika kembali selepas ini.